Pasal DAP tak mau Islam. Nak hormat DAP, sayang DAP, nak kerjasama dengan DAP, tak apa. Aku gugurkan Islam yang sebenarnya menjadi jembatan kepada parti aku. Bayang tuan-tuan. Tuan-tuan kena sedar benda ni tuan-tuan. Bukanlah saya nak kata hebatnya saya ni, tapi tuan-tuan nampak, saya tinggalkan jawatan Exco. Tuan-tuan nampak, Exco dalam negeri yang terkaya di Malaysia, Selangor ni negeri yang terkaya tuan-tuan nampak. Seorang Exco negeri Selangor ni banyak anak-anak syarikat. Katakanlah dia memegang tuan-tuan board of directors, kata 5, 6 atau 7, 8 anak syarikat bersama dengan badan-badan berkanun dan berbagai-bagai allowance yang dia dapat. Gaji bulanan seorang Exco antara 50 ke 60 ribu sebulan. Betul. Kalau dia pergi jadi anak syarikat tuan-tuan, board of directors anak syarikat, setahun sekali dia boleh pergi main golf. Boleh dibayar 60 ribu, 50 ribu, 60 ribu. Kalau 4 anak syarikat tuan-tuan bayangkan, 4 kali dia pergi ke Chiang Mai, 4 kali dia boleh pergi Perth. Bayang tuan-tuan, semuanya dibayar. Exco, air dibayar, api dibayar, telefon dibayar, minyak dibayar, tukang kebun dibayar, tukang masak dibayar, tukang kemas dibayar. Tapi saya tinggalkan itu tuan-tuan. Tuan-tuan fikir, tuan-tuan logik, tuan-tuan guna logik. Kenapa Hasan Ali tinggalkan itu? Tuan-tuan tanya mana-mana ahli politik di sini, siapa yang tak mau jadi Exco? Ada negeri yang berbunuh-bunuh pasal nak jadi Exco tuan-tuan. Tuan-tuan ingat tak peristiwa itu? Pasal nak jadi Exco, bunuh, tembak. Hasan Ali tinggalkan jawatan sebagai Exco. Tuan-tuan bayangkan ya. Orang tohmah saya itu pun orang tohmah saya, orang fitnah saya. Kata saya nak jadi menteri besar. Tuan-tuan, saya dah memegang jawatan, alhamdulillah tuan-tuan. Saya pernah jadi ahli parlimen tuan-tuan. Saya pernah jadi ketua pembangkang negeri Selangor ini. Saya pernah jadi ketua jabatan masa dalam kerajaan tuan-tuan. Paling tidak di 7 tempat saya menjadi ketua jabatan. Apa lagi yang saya hendak tuan-tuan? Saya hendak anak tuan-tuan memegang Islam. Saya hendak cucu tuan-tuan pegang Islam. Saya hendak cicit tuan-tuan pegang Islam. Saya hendak piuk tuan-tuan pegang Islam. Itu yang saya hendak. Saya hendak Melayu dimertabatkan, Melayu dihormati, Melayu will walk tall. Saya hendak apa lagi? Institusi raja tuan-tuan dihormati, institusi raja tuan-tuan didaulatkan. Pasal apa? Saya nak bagi contoh. Bila Pakatan Rakyat, tuan-tuan baca lah tuan-tuan baca sendiri daripada awal sehingga akhir penubuhan Pakatan Rakyat, parti-parti DAP, parti-parti PKR, termasuk parasit-parasit dalam PAS. Kenapa saya sebut parasit-parasit? I am singling out the parasit-parasit because parasit-parasit inilah yang memisah jauhkan PAS daripada pengkalan asalnya. Parasit-parasit inilah yang telah menukarkan sifat PAS yang ada sekarang ini. Saudara-saudara, saya nak menyebutkan tadi ciri-ciri parasit. Yang kedua, ciri parasit tuan-tuan dan puan, dia sanggup diperkudakan oleh DAP. Allah. Macam mana nak bekerjasama dengan DAP tuan-tuan dan puan? Macam mana nak bekerjasama dengan sebuah parti yang jelas-jelas menolak? In intention, in intense, in utterance, dalam bentuk pemikiran, dalam bentuk ucapan. Apa dia kata? Kalau kamu nak jalankan Islam, nak buat negara Islam, nak laksanakan hudud, kamu boleh laksanakan atas kamu langkah mayat aku dulu. Siapa kata tu tuan? Siapa kata tu? Siapa kata tu? Kapal pusing. Over my dead body. Macam mana PAS boleh terus kerjasama? Macam mana PAS terus bermeeting dengan DAP? Macam mana PAS terus berdemonstrasi dengan DAP? Macam mana PAS boleh terus bermesyuarat dengan DAP? Macam mana PAS boleh terus mengadakan perbincangan untuk pergi ke Putrajaya dengan DAP? Macam mana PAS boleh sokong dalam pilihan raya nanti kempen untuk DAP? Suruh rakyat sokong DAP. Alah tuan-tuan, macam mana rasa Hasan Haji Ali?
Saya tak tahulah teman-teman PAS yang mendengar ceramah ini. Tuan-tuan kena fikir, tuan-tuan. Tapi saya mendapat tahu petang tadi, orang PAS mengeluarkan surat kepada ahli-ahlinya semua. Jangan sekali-kali datang ceramah yang ada Hasan Ali. Allah, tuan-tuan. PAS Gombak, PAS Selangor sudah mengeluarkan surat bagi amaran kepada ahli PAS, jangan terlibat dalam ceramah-ceramah Dr. Hasan Ali. La ilaha illallah. Apa, tuan-tuan ni? Apa punya? Tuan-tuan dengar daripada Dr. Syamsuddin, daripada Dr. Hasan Basri tadi. Apa yang tak betulnya? Bagi tahu saya. Orang PAS boleh ke depan, bagi tahu saya, tapi ini bukan majlisnya. Apa yang tak betul dia saya cakap? Saya exco. You orang tak ada fakta, saya ada fakta. You orang tak ada data, saya ada data. You orang tak bermesyuarat, saya bermesyuarat. You orang tak buat keputusan, saya buat keputusan. You orang tidak dekat dengan MB, saya dekat dengan MB. Saya senior exco member. Tuan-tuan dan puan majlis sekalian. Apa lagi sifat yang ketiga? Sifat yang ketiga ialah mereka nak menjadikan kepala ketapi Perdana Menteri. Bayang, tuan-tuan. Mereka nak jadikan kepala ketapi itu Perdana Menteri. Mereka orang PAS. Mereka tolak Ustaz Hadi sebagai Presiden PAS untuk menjadi Perdana Menteri. Mereka tolak Mursyidul Am, Datuk Nur Aziz Nikmat untuk menjadi Perdana Menteri. Cuba tuan-tuan letakkan Ustaz Hadi, letakkan kepala ketapi. Ambil moral akhlak. Ustaz Hadi pernah cari depan, cari belakang, pintu depan, pintu belakang. Tak ada. Ustaz Hadi pernah diperkatakan dengan isteri orang. Tak ada. Ustaz Hadi pernah cerita tentang religious pluralism. Tak ada. Ustaz Hadi pernah cerita tentang religious liberalism. Tak ada. Ustaz Ali pernah tak menyokong Israel. Tak ada. Kepala ketapi? Semua ada. Semua ada. Lagi senang. Betul-betul, tuan-tuan. Orang kapal tengah ni mudah ada. Semua ada. Kenapa Ustaz Hadi tak qualified menjadi Perdana Menteri? Saya pergi Senegal bersama dengan dia. Saya 2 orang saja. 12 hari saya ke Senegal. Senegal ni di Afrika, tuan-tuan. Di Afrika, di Timur Afrika. Punya jauh, tuan-tuan. Penerbangan ke sebenarnya sekali 29 jam. Allah, 29 jam. Pergi Mekah, tuan-tuan, 8 jam, 7 jam setengah. 29 jam sampai hilang tongking. 29 jam. Naik aja kapal terbang, saya duduk sebelah Ustaz Hadi. Terus keluar komputer, tuan-tuan. Dia tengah menulis buku. Terus keluar komputer menulis buku. Habis komputer, ketepikan sedikit, buka Quran. Habis buka Quran, buka kitab, baca kitab. Panggil, tuan-tuan, salah seorang daripada kru, daripada orang yang ada kapal terbang, pelayan kapal terbang. Dia tanya, subuh pukul berapa? Dia kata, kejutkan kami berdua ni 1 jam sebelum subuh. Kejut 1 jam sebelum subuh. Dalam kapal terbang bertahajud, tuan-tuan. Bertahajud. Tu Ustaz Hadi. Ada ruang ke saya nak tentang Ustaz Hadi? Tak ada. Saya tahu dia. Baca Quran baik, terjemah Quran baik, hafazan Quran baik, amalan baik. Pengetahuan dia tentang ekonomi, tuan-tuan. Islamic Economic First Class, Master's Degree. Secular Economics, Conventional Economics, First Class. Dia boleh cerita 2-3 jam perbandingan antara Conventional Economy dengan Islamic Economy. Senang saja. Orang ni tak boleh jadi Perdana Menteri. Dah berapa tahun dia jadi ahli parlimen? Dah pernah jadi menteri besar, tuan-tuan, selama 4 tahun setengah. Hafal Quran, hafal hadis. Tak boleh jadi Perdana Menteri. Kepala ketapi itu juga nak ditabalkan. Saya lah antara orang PAS. Saya nak beritahu orang PAS yang hadir pada malam ini. Saya lah yang dalam PAS yang mengatakan
sayalah yang akan menyokong habis-habisan Ustaz Hadi atau Nik Aziz akan menjadi Perdana Menteri Malaysia. Kerana dia ada janggut tak boleh jadi Perdana Menteri. Kerana dia pakai serban tak boleh jadi Perdana Menteri. Kerana dia pakai jubah tak boleh jadi Perdana Menteri. Kerana dia kurang fasih berbahasa Inggeris tak boleh jadi Perdana Menteri. Fasih ke bahasa Inggeris Perdana Menteri Cina. Fasih ke bahasa Inggeris Perdana Menteri Jepun. Fasih ke bahasa Inggeris Perdana Menteri Korea Selatan. Fasih ke bahasa Inggeris Perdana Menteri sekarang nak jadi presiden, dah mungkin menang Presiden Putin di Rusia. Alah tuan-tuan, ini betul-betul pasal parasit-parasit dalam PAS ni sudah di kepala ketapikan. Yang keempat, apa lagi sifat yang keempat yang ada kepada parasit ni? Sifat yang keempat, tuan-tuan, nombor 4, parasit-parasit ini, Allah, dia memegang pahaman political liberalism, liberalisme politik. Tadi yang disebutkan tuan-tuan, saya nak sebut sekali lagi. Macam mana tuan-tuan? Yang menyebut ni bukan naik presiden, tak ada kuasa. Yang menyebut ini bukan timbalan presiden, tak ada kuasa dia. Yang menyebutkan ini bukan presiden, ahli jawatan kuasa PAS biasa. Apa dia kata? Timbalan presiden. PAS bersedia, tuan-tuan, kenyataan dia. PAS bersedia untuk memilih orang yang bukan Islam menjadi timbalan presiden. Bersedia. Macam mana orang PAS? Tuan-tuan nak sokong lagi parasit-parasit ini? Dekat Gombak ni pun ramai parasit-parasit ni. Kalau tak betul-betul, yang berserban pun parasit. Betul apa? Serius. Saya nak bagi tahu berapa orang-orang PAS yang hadir ni menyokong bahawa PAS bersedia untuk melantik timbalan presiden daripada kalangan orang bukan Islam. Angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan. Siapa berani nak angkat tangan? Macam mana tuan-tuan? Kalau dia jadi timbalan presiden bukan Islam, bukan Islam. Bayang tuan-tuan, PAS ditegakkan atas Al-Quran, bolehkah dia baca Al-Quran? PAS ditegakkan atas hadis, bolehkah dia baca hadis? PAS ditubuhkan atas nama ijma', PAS ditubuhkan atas nama qiyas. Quran, hadis, ijma', qiyas. Dia bukan Islam. Tolong kau. Macam mana tu? Macam mana? Mana tauhid? Mana akidah? PAS juara akidah. PAS juara akidah. Nombor 5, tuan-tuan, ciri parasit ini. Saya terlibat dalam himpun. Himpun ni tuan-tuan, himpunan sejuta umat mempertahankan akidah. Allah kita lancarkan besaran baru ni. Ustaz Dr. Syamsuddin bagi satu ceramah. Saya sangat tertarik dengan ceramah beliau. Sebab itu saya jemput malam ini khusus datang ke tempat kita di Gombak Setia. Saudara, himpun yang kita adakan di Terengganu, di stadium tertutup, tuan-tuan nak tahu berapa ribu orang? 7,000 orang penuh stadium. 7,000 orang pagi pukul 9. Pasal nak meraihkan akidah. Bayang saudara, 7,000 orang datang daripada Besut, daripada Kemaman, daripada Setiu, daripada Kuala Beram, daripada Hulu Terengganu, datang ke Kuala Terengganu pagi-pagi pukul 9, naik motor sendiri, bawa motosikal sendiri, naik basikal sendiri, nak bersama-sama untuk mempertahankan akidah bersama dengan himpun. Apa PAS kata? Jangan pergi. Allah. PAS kata jangan pergi, tuan-tuan, jangan pergi. Pemimpin PAS jangan pergi, ahli PAS jangan pergi. Pesuruhjaya PAS Negeri Selangor mengeluarkan satu kenyataan khas, jangan sertai himpun. Bayang tuan-tuan, jangan sertai himpun yang mempertahankan akidah. Sertailah perhimpunan 201 yang diketuai oleh Ambika. Tuan-tuan cuba bayangkan,
Cuba terbayangkan mentaliti, macam mana mentaliti yang dikuasai oleh parasit. Tuan cuba bayangkan, where are they leading the party now? What is the position currently the party? Apa nak jadi parti ini? Saya sayang PAS. Wahai orang PAS, saya sayang PAS. Saya sayang ulama-ulama PAS. Saya sayang inti teras PAS. Saya sayang perjuangan PAS. Tapi dalam sayang-sayang saya dipecat oleh PAS. Apa lagi tuan-tuan puan? Ciri-ciri parasit ini, tuan-tuan, akhirnya nak jadikan PAS macam PKR, nak jadikan PAS bagiannya macam DAP. Kononnya supaya PAS diterima oleh orang-orang DAP, supaya PAS diterima oleh orang PKR. Dan tuan-tuan puan, saya nak sebut yang terakhir, banyak lagi yang terakhir saya nak sebut. Seluruh zikir kepada parasit-parasit dalam PAS ni, zikir dia subhanallah, 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 Putrajaya, 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 alhamdulillah, 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 Putrajaya, 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 Putrajaya. Macam mana tuan-tuan? Dr. Burhanuddin Helmi suruh buat begitu ke? Saya nak tanya orang PAS ni. Dr. Zulkifli Muhammad suruh buat begitu ke? Yusof Rawa suruh buat begitu ke? Datuk Fadil Nur suruh buat begitu ke? Ustaz Adi suruh buat begitu ke? Putrajaya, Putrajaya, Putrajaya. Atas nama Putrajaya persetankan Islam. Masya Allah, saya tak boleh, saya tak boleh. Saya tak boleh. Atas nama Putrajaya persetankan Melayu. Saya nak bagi tahu teman-teman yang hadir, ada setengah segelintir orang-orang dalam PAS ni cukup anti kepada Melayu. Dia Melayu, cukup anti, sangat anti kepada Melayu. Saudara, orang ini kena baca buku Al-Muqaddimah tulisan Ibn Khaldun. Kena baca buku ni. Saya dah baca buku ni. Ibn Khaldun kata kalau nak asabiyah, dia orang reason asabiyah. Asabiyah ada dua, satu asabiyah positif yang baik, satu asabiyah negatif yang tidak baik. Asabiyah positif ialah kalau bangsa itu mundur dibangunkan, itu positif. Kalau bangsa itu tak maju dalam pendidikan, sediakan infrastruktur pendidikan, itu positif. Kalau bangsa itu tidak ada pemimpin, tabarkan satu pemimpin yang boleh membawa mereka kepada kemajuan, itu positif. Macam mana yang negatif? Yang negatif menggalakkan tuan-tuan, menggalakkan pertelengkahan di antara mereka, itu negatif. Menjunjung kepimpinan yang tak patut menjadi pemimpin jadi pemimpin, itu negatif. Pemimpin mesti datang daripada keturunan anak-anak sendiri, bini-bini sendiri, isteri sendiri, itu negatif. Itu tidak disukai oleh Ibn Khaldun dalam bukunya Al-Muqaddimah yang sudah diterjemahkan kepada hampir semua bahasa di Eropah, termasuk bahasa yang terjemah bahasa Inggeris yang diterjemahkan oleh penterjemah namanya Rosenthal, Profesor Rosenthal. Dan dia terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan Dewan Bahasa dan Pustaka telah menterjemahkan dalam bahasa Melayu buku Al-Muqaddimah karangan Ibn Khaldun. Kena baca. Kena baca. Mana kita ada baca? Pemimpin kata kita tak suka Melayu. Jangan sebut Melayu. Kita boleh ikut. Tak mau Melayu. Tak mau Melayu. Apa reason dia? Apa alasan dia? Apa buku yang dia baca? Saudara-saudara, saya tak tahulah nak menamakan. Boleh saya namakan siapa yang betul-betul benci perkataan Melayu ni, tapi saya tak berniat malam ini untuk menamakan mereka. Saudara dan mati sekalian ni, yang berikutnya tuan-tuan dan puan ya, kita harap insyaAllah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala ada beberapa perkara lagi yang saya nak sebut. Yang saya nak sebut tuan-tuan dan puan, apa caranya kita nak membentuk satu masyarakat untuk mengatasi segala kemelut yang ada sekarang ini. Bagi saya tuan-tuan dan puan, saya yakin Dr. Syamsuddin pun macam saya, Ustaz Hasan pun macam saya. Penyelesaiannya ialah atas 3 perkara. Apa dia? IMR. Penyelesaiannya mesti Islam. Penyelesaiannya mesti Melayu. Penyelesaiannya mesti institusi raja.
Ada orang tak suka raja. Bila kami lancarkan Jati dekat Shah Alam 3 minggu yang lalu, Jati dah berumur 11 hari dah sekarang ni, ya. Tuan-tuan nampak tak sampai 3 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu tak sampai pun, ya. Tuan-tuan, ya, bila saya menjemputkan kawan saya, dia kata, Hasan, kalau you ni bercerita nanti Jati cerita yang pertama saja kami datang. Masuk nombor 2, nombor 3 tu pasal itu kami tak datang. Kalau kamu cerita Islam saja kami datang. Cerita Melayu, sorry lah. Betul. Betul tuan-tuan, saya ada SMS tu, saya boleh tunjuk kat saudara. Orang yang SMS tu bukan orang alang-alang, calang-calang. Kalau kamu nak cerita raja-raja, sorry lah. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, Pakatan Rakyat yang menang, kalau ditakdirkan menang dalam pilihan raya dengan majoriti yang besar, menguasai parlimen, kalau mereka nak gugurkan, mereka memang sudah ada niat daripada gerak-geri mereka, daripada bahasa mereka, daripada tulisan mereka. Mereka antaranya nak berniat untuk menggugurkan artikel 153 perlembagaan. Tuan-tuan tahu apa dia artikel 153 perlembagaan? Apa dia artikel 153 perlembagaan persekutuan? Apa dia? Artikel 153 ialah hak istimewa orang-orang Melayu. Nak digugurkan. Nak digugur, nak diganti dengan total meritokrasi. Meritokrasi yang total, merit, based on merits. Saudara-saudara, saya nak bagi tahu di mana raja-raja berfungsi. Kalau mereka menang, dapat 2/3 parlimen, mereka tak boleh ubah peraturan 153 kecuali mereka dapat pengesahan, mereka dapat persetujuan daripada semua raja-raja Melayu. Kalau mereka tak dapat, walaupun seorang raja Melayu tak turunkan tanda tangan, mereka tak boleh mengubah konstitusi kita. Itu guna raja. Yang itu saya sebut IMR tu, raja tu. Anak-anak kita tak tahu. Tuan-tuan cuba tanya anak-anak tuan-tuan, dia tahu ke yang saya sebutkan? Dia tak tahu. Balik-balik tanya anak kita, apa dia? Man, kita pintu buka kelambu dia. Man. Artikel 153 apa? Apa peranan raja-raja? Tak tahu. Dia tak tahu. Teman-teman tempat dalam PAS ke dalam PKR pun tuan-tuan puan, yang ikut kepala ketapi ni semuanya pun tak tahu. Kebanyakannya tak tahu tuan-tuan, tak tahu. Sebab itu dia menentang raja-raja, menentang Melayu. Walaupun mereka tidak menentang yang pertama, iaitu menegakkan Islam. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, saya nak mengharapkan teman-teman di sini, ngombak setia ni, PRU ke-13, gaya-gayanya tengok gelombang-gelombang ni tuan-tuan. Saya rasa tinggal 2-3 bulan aja lagi. Tengok gelombang dia lah. Saya dah masuk 3 kali pilihan raya ni, kita tahu juga gelombang-gelombang dia macam mana. Tinggal 3-4 bulan lagi tuan-tuan. Tuan-tuan kena buat pilihan. Tuan-tuan kena buat pilihan atas nama parti mana yang boleh membawa IMR, Islam, Melayu dan Raja. Agak-agak DAP boleh bawa ke tiga-tiga ni? DAP boleh bawa tak? Boleh. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan bagi jawapan. DAP boleh bawa tak? Boleh. Jangan undi DAP. PKR boleh bawa tak? Boleh. Kepala Ketapi boleh bawa tak? Boleh. Kepala Ketapi pun jawab pula. Jangan undi mereka. Dalam PAS, parasit dalam PAS ni boleh bawa tak? Tak boleh.